Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bertemu dalam siri yang seterusnya berkenaan dengan Facebook Ads Fundamental. Okey, untuk Facebook Ads ni antara introduction yang pertama untuk saya kongsikan berkenaan dengan Ads Account Setting. Jadi benda ni memang kita rasa macam basic, tapi sebenarnya ramai sangat orang tak tahu ataupun tak ambil tahu dan terlepas pandang berkenaan dengan ads account setting. Okay, jadi macam mana cara untuk kita set up ads ni? Okay, saya share sekejap. Okay, jadi kita pergi pada Facebook kita. So bagaimana kita nak create ads? Yang pertama mungkin boleh ambil dari sini. Kita ada dekat manage ads ni, atau kita boleh tekan kat butang create ni dan pergi ke add. Okay, so dia akan pergi kepada interface yang baru. Okay, downloading ads manager. So sebagaimana dalam topik yang kali ni saya akan share berkenaan bagaimana kita nak set up dulu kita punya ads account. Okay, so bila keluar macam ni kita kena faham yang ni dia punya option button. Okay, ads manager option button. Kat sini kita ada account setting, audience, billing, page post, user setting dan sebagainya. Ada banyak nanti kita akan share satu persatu. Okay, yang paling penting kita nak pergi kepada add account setting. So dekat sini basically dia akan tunjuk kita punya account lah, detail account untuk ads. So kena faham kalau macam account Facebook satu, account Facebook yang personal, dan kita fanpage tak perlu ada account, dia cuma pakai kita punya account personal tu dan kita punya rules dan sebagainya. Tapi untuk iklan pun dia ada account lain. Okay, tapi dia sync je dengan kita punya account. Alright, so dekat sini kita ada add account ID. Yang ni kita punya account ID untuk buat iklan. Okay, account name pun kita boleh letak nama sendiri. Okay, yang penting time zone ni kita nak create Asia Kuala Lumpur. Jadi kalau macam ada orang yang ada perbezaan time zone ni, dia kena, melainkan kalau perniagaan dia fokus kepada time zone di tempat, contoh macam di Jerman. Jadi dia punya time zone tu memang fokus pada Jerman. Tapi kalau kita di Malaysia, kita kena target time zone kita ni di Malaysia. Okay, so kita boleh tukar kita punya time zone ni. Klik je change time zone. So currency Malaysia ringgit. Kalau ada yang currency berbeza pun kalau nak tukar, just tukar je currency. Okay. Ni kalau kita buat untuk business purpose, kita boleh mengaku ni macam perakuan lah yang kita ada menggunakan ads ni untuk business purpose. Okay, boleh letakkan juga detail berkenaan dengan business name kita. Tak perlu pun tak apa, ini bahagian tak berapa praktikal sangat. Okay, kemudian kita ada ads account rules ni. Okay, account rules ni maknanya untuk account Facebook ads ni kita boleh lantik orang untuk bantu kita manage iklan kita. Okay, so kalau tengok ni macam ada team kita untuk jalankan iklan. Macam contoh seperti FE sebagai admin ataupun advertiser. Bermaksud mereka ni boleh manage iklan saya menggunakan account saya dekat page ni. Dan mana kalau mereka yang jalankan iklan ni, dia akan charge dekat saya, dekat kad saya ataupun saya punya account. Okey, sebagai contoh kalau tuan dan puan ingin outsource pengiklanan ni, Facebook Ads ni, mana tuan dan puan berminat untuk ambil servis menjalankan iklan Facebook Ads. Jadi tuan dan puan boleh add mereka ke dalam
ke dalam account ni. Okay, sebagai contoh, kita klik, dia rules dia, antara dia ada sebagai add account admin, dia ada add account advertiser, dan juga analisis. Okay, jadi macam tuan-tuan dan puan boleh lantik siapa pakar yang boleh menjalankan iklan, kita klik je dia. Okay, sebagai contoh saya nak masukkan, okay, sebagai contoh Sudah Putra. Okay. So saya lantik dia sebagai analisis. Kalau saya tekan confirm, nanti Facebook akan minta saya punya password. Bila dah submit password tu, jadi Firdaus Putra ni dia ada akses untuk analisis iklan saya. Okay. Untuk add account admin ni, dia sama macam admin di page. Cuma kalau admin di Facebook Ads ni, dia boleh cover dari segi macam kewangan. Contoh kalau macam sekarang ni saya letak Effie Chomel ni, wife saya sebagai account admin, dia boleh tambah saya punya limitation. Contoh saya set satu minggu ni 3,000, so dia boleh tambah naik kepada 5,000, atau dia pun boleh stopkan saya punya bajet tu. Saya memang menggalakkan kalau apa-apa yang terjadi untuk di Facebook fanpage ke ataupun di Facebook Ads punya account, ada keperluan untuk meletakkan orang yang kita percaya jadi sebagai admin. Sebagai contoh, kalau saya berlakunya orang hack ke apa ke, tapi kita bernasib baik sebab adanya satu lagi admin tambahan. Jadi contoh kalau saya kena block, tak boleh nak masuk akaun ni, tapi wife saya dia boleh masuk, dia boleh remove saya punya credit card from the system, dan dia boleh stop the iklan sebagai admin. Okey. Jadi saya punya saranan, saya recommend untuk tuan-tuan dan puan-puan letakkan admin tambahan yang orang yang kita boleh percaya, macam wife ke, business partner ataupun adik-beradik yang boleh kita percaya. Jangan risau sebab macam admin tambahan ni, dia tak boleh dapat kita punya details credit card. Dia cuma just boleh remove je kita punya payment method tu atau card tu, tapi dari segi detail card ke dia tak boleh nak dapatkan details tersebut. Dia cuma just boleh monitor, manage, dan dia boleh remove pembayaran tu. Okay. So sampai sini tuan-tuan dan puan-puan boleh buat dulu, lakukan add account rules ni. Okay. Yang seterusnya di payment setting. Okay, so untuk payment setting ni, dia ada dua cara pembayaran. Okay, untuk payment setting ni, kita nak share tentang macam billing dan juga payment method. Bagaimana kita nak melakukan pembayaran dengan Facebook Ads ni. So untuk Facebook Ads ni, dia punya cara pembayaran dia ada dua lah sebenarnya, dari segi manual ataupun automatic. Okay. Jadi saya explain dengan lebih lanjut berkenaan dengan manual payment. Manual payment ni macam saya senang ambil satu contoh atau situasi adalah jenis bila macam kita gunakan sistem top up telefon tu, prepaid, maknanya kita masukkan duit dulu baru kita boleh guna. Sama juga macam dari segi kaedah manual ni, maknanya kita kena masukkan duit dulu barulah iklan tersebut berjalan. Tapi dari segi negatifnya, contoh akaun tuan-tuan dan puan kena flag ke, kena block atau kena sekat. Sebagai contoh, ada baki lebih kurang dalam 30 ke 50 ringgit. Tapi akaun tuan-tuan dan puan dah kena flag. Jadi bila dah kena flag tu, kita tak boleh nak dapatkan balik baki daripada
iklan tersebut, baki bayaran tersebut. Memang macam kita dah anggap burn lah. Jadi cuba bayangkan tu baru RM30-50. Let's say kalau tuan-puan menggunakan bajet sebanyak RM1,000, katakan RM1,000 ke RM2,000 ke. Jadi bila kita dah klik agree tu, bahagian setup payment tadi tu, maknanya kita dah agree. Memang dia tak ada term untuk refundable. Okay, so kena berhati-hati, kena aware benda ni. Jadi maknanya kita ambil dulu, tengok dulu option apa yang ada. Okay, antara situasi lain yang saya boleh share, ada sahabat saya produk kesihatan, produk kecantikan. Jadi dia ada ejen-ejen dia. Jadi dia buat satu posting berkali-kali dan ada masa dia, iklan dia kena block, iklan dia kena flag, sehinggalah salah satu ejen dia sangkut. Jadi bila sangkut tu, masalah dia berkait lah. Maknanya Facebook dah detect dia punya iklan tu melanggar polisi Facebook. Jadi kebanyakan maknanya yang pakai ejen-ejen yang lain semuanya jadi flag secara berjemaah. Dan bajet time tu ada lebih kurang dalam 3,000 yang dia adalah tak refundable, burn macam tu saja. Okay, jadi kita ambil dulu pengajaran daripada situasi ni. Okay, yang kedua, macam untuk pembayaran secara manual ni, kita tak boleh tukar kepada automatic payment. Okay, so ni yang dia adalah berisiko dan kemudian kita tak boleh nak tukar pada automatic payment. Jadi dia kena tukar pada akaun tu lah sebenarnya. Daripada akaun ni tukar kepada cara pembayaran yang baru pada automatic payment. Okay, basically dia punya payment method ni kita boleh tengok. Dia menggunakan Facebook Ad Coupon. Yang ni yang kita panggilkan manual payment. Maksudnya kita masukkan duit, mungkin boleh daripada cara pembayaran dia ni daripada perbankan internet, ada juga perbankan internet dan juga debit card. So basically maknanya kalau selection Facebook Ad Coupon ni, dia adalah manual payment. Kita bayar dulu baru iklan jalan, dia berisiko dan kita kena faham bagaimana, kenapa kita perlu pakai manual ni. Bagi saya, kalau saya galakkan jangan menggunakan Facebook Ad Coupon ni. Senang kalau kita baru nak mulakan dengan Facebook Ads ni, kita gunakan dulu automatic payment. Okay, so apa itu automatic payment? Okay, automatic payment ni dia sebenarnya dia tadi macam situasi telefon, iaitu kalau top up tadi masuk duit baru jalan. So telefon ni billing kita ni, maknanya kita iklan ni dia akan jalan dulu. Kemudian pada hujung bulan, biasanya dalam 27 hari bulan ke atas, kita dah dapat amount yang perlu kita bayar. Okay, so mana by bulanan kita harus bayar berapa iklan kita, prestasi iklan kita dan seterusnya. Dan kemudian dekat payment method ni, untuk automatic payment ni, kita boleh tukar-tukar kad. Macam sekarang mungkin saya pakai kad Maybank, mungkin bila limit saya dah ada, saya nak tukar pada Mastercard lain ke, CIMB ke. So kita ada flexibility, mana kita boleh tukar kad untuk melakukan pembayaran. Jadi cara bayaran ni kita boleh pakai credit card, boleh pakai debit card. Mostly banyak kad yang boleh pakai lah untuk automatic payment ni. Dan ada juga sekarang ni boleh pakai macam AirAsia Big Prepaid. Mana kita boleh masukkan amount dalam Big Prepaid tu dan seterusnya kita gunakan dia sebagai pembayaran. Okay. So bercerita tentang billing.
bila 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 duit tu biasa dipotong. Okey. Kalau macam saya cerita tadi, untuk manual payment ni, iklan ni, contoh macam kita dah prepare, dah plan nak buat iklan 2 hari RM10. So dia akan tolak direct terus daripada baki account. Sebab tu dia perlukan duit masuk dulu baru kerja jalan. Okey. Kemudian kalau untuk automatic payment ni, dia biasa kad ni, credit card kita atau mana kad debit atau credit card, dia akan di-charge pada hujung bulan ni. Mana dari 27 hari bulan ke atas tu biasanya kita dah dapat tahu dah berapa kita punya bayaran. Let's say kalau iklan kita perform bagus, ada progress, jadi kalau dia dah capai kepada kita punya had iklan tu, dia akan beritahu lah, dia akan notify kita yang iklan ni dah dijalankan dan dia akan melakukan pembayaran pada hujung bulan. Okey. So ni sikit sebanyak saya menjawab soalan berkenaan dengan bagaimana kita nak set pembayaran dan juga kita punya billing lah. Okey. So selain pada tu kita pun boleh letak spending limit. Contohnya macam untuk amount ni saya nak letak current limit saya 1,000. Let's say saya nak tukar ni spending limit pergi pada 500 sahaja. So saya boleh update limit. Okay, so saya akan dapat current limit 500 dan amount yang saya dah spend lebih kurang 300 lebih. Okay. So kita pun boleh dapatkan receipt daripada Facebook. Okay, so sekali lagi saya tunjukkan, saya beri penekanan kepada add payment method ni. Make sure kita pilih pembayaran menggunakan kredit atau debit card. Okay, kita jangan menggunakan manual payment iaitu Facebook Add coupon ni. Pilihlah kredit ataupun debit card, masukkan kad bank. Mengikut pengalaman saya, contoh kalau orang tu tak menggunakan kad tersebut untuk online payment, dia kena call dulu bank, maklumkan dekat bank, beritahu yang kita dah register kad ni untuk membuat Facebook Ads. Jadi bank dia akan release lah untuk kita proceed untuk kita jalankan Facebook Ads menggunakan kad tersebut. Okay. Selain daripada tu pun kita boleh tambah lagi kad. Mana contoh sekarang ni saya dah pakai kad ni, saya boleh letak lagi kad-kad lain dan dia akan nampak lah dia ada 2 kad. Yang mana satu ni akan jadi primary, yang kedua nanti dia akan jadi secondary. Jadi by process, Facebook dia akan charge kad kepada primary. Let's say kalau kita punya balance dalam kad tersebut kurang, jadi dia akan charge automatic daripada secondary card kita. Okay. So sebab kita dah masukkan kita punya detail semua kita dah masukkan, jadi dia akan automatic lah deduct daripada kita punya account. Dia ada notification, dia just beritahu notification yang iklan kita dah successful berjalan dan mana charge yang kita sanggup daripada awal tadi, dia akan deduct terus daripada akaun kita pada hujung bulan. Okay. So, saya dah share sikit berkenaan dengan next bill, payment methods dan juga spending limit. Okay. Okay, let's say macam kalau kita ada berhutang dengan Facebook, dia akan tunjukkan juga notification setiap kali bila kita buka Facebook, dia ada satu notification untuk kita melakukan pembayaran. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut, boleh buat dulu berkenaan dengan macam ni kita nak setting kita punya ad accounts dan kemudian cara untuk set up kita punya payment. Dan sekali lagi saya just buat rumusan. Yang pertama, untuk add account ni penting untuk meletakkan
add account role, kita buat satu admin tambahan dan pastikan ada rules untuk kalau ada kita outsource pengiklanan kita, letakkan je juga add people sebagai team. Kalau tak ada, cukup untuk tuan ada admin tambahan. Kemudian dekat payment setting ni, make sure yang pertama kita punya payment method ni kita pilih dekat bahagian credit card ni, credit or debit card. Ini adalah automatic payment dan dia adalah lebih efisien, lebih sesuai, lebih selamat berbanding dengan Facebook Add Coupon iaitu manual payment yang mana dia ada risiko. Kemudian bila dah pilih yang ni, dia ada jalan pulang. Maksudnya tak boleh nak tukar ke automatic payment. Kita kena create balik account yang lain. Okay. Kemudian kalau tuan-tuan risau dan ada kegusaran berkenaan dengan bajet, boleh letak berapa current limit untuk kita jalankan. Dan kemudian kita pun boleh tukar benda ni. Dia fleksibel lah. Okay, jadi saya stop dulu di sini. Nanti kita bertemu di siri yang seterusnya berkenaan dengan Facebook Ads Fundamental. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih.